أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat sama-sama kita berada di rumah Allah. Kuliah kita pada malam ini rasanya tak lama, kita hanya cuba untuk mentadaburkan sepotong ayat sahaja, iaitu ayat yang ke-10 dari surah Al-Mumtahanah. Satu ayat saja. Ya, tapi satu ayat pun dia panjang sangat. Ya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Allahu a'lamu biimanihin. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُمْ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ wal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Itu dia ayat dia. Surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-10. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza ja'akumul mu'minatu muhajirat famtahinuhun. Apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepada kamu, maka ujilah iman mereka. Ya. Ayat ini kita tak boleh nak faham sekiranya kita tidak mengetahui sejarah di sebalik ayat ini. Ya. Sebab itu salah satu daripada cabang pengajian ilmu tafsir ialah mengkaji sebab turun ayat. Kita kena kaji sebelum ayat ni turun apa sejarah yang berlaku. Ya, ni Allah Taala ajar kita dalam kehidupan kita. Kadang-kadang apa yang berlaku pada hari ini kita tak boleh faham kalau kita tak rujuk sejarah dulu-dulu kala. Kita tak boleh faham. Ya. Baik, mari kita cerita dulu sejarah sebelum turunnya ayat ini. Tuan-tuan yang dihormati sekalian, zaman Nabi hari itu, sewaktu Nabi berada di kota Mekah, suasana orang Islam tidaklah selesa. Ya, yang beriman dibunuh, yang beriman dipukul, yang beriman dicacatkan, macam-macam. Ya, macam-macam berlaku. Jadi apabila perkara itu berlaku,
Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi kita Muhammad SAW suruh sahabat-sahabat berhijrah. Berhijrah. Jadi hijrah yang pertama, mereka berhijrah ke Ethiopia, ke Habsyah untuk selamatkan iman. Kemudian berlaku pula hijrah yang kedua. Dan hijrah yang paling besar ialah apabila Nabi SAW berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Apa sebab berhijrah ke sana? Antara sebabnya ialah untuk supaya orang Islam mendapat satu keadaan yang selesa untuk mengamalkan agama mereka. Kalau dekat Mekah nak solat Jumaah, mana boleh kat depan Masjidil Haram tu. Jadi orang Islam perlu sebuah tempat supaya mereka dapat amalkan agama, dapat amalkan solat Jumaah. Nak buat sekolah Islam tak boleh kat Mekah. Nak bina masjid tak boleh. Nak baca Quran kuat-kuat pun tak boleh dekat Mekah sebab yang berkuasanya Abu Jahal. Jadi ini menyebabkan Nabi SAW dan juga para sahabat memerlukan satu tempat yang selesa untuk mereka mengamalkan agama mereka secara bebas. Maka peluang pun dapat. Peluang pun dapat. Jadi bila peluang tu dapat, orang-orang Islam ni diberi peluang untuk berhijrah ke Madinah. Berhijrah ke Madinah. Jadi Nabi suruh para sahabat berhijrah. Ramailah yang berhijrah. Ada yang berhijrah satu keluarga, ada yang berhijrah suami saja berhijrah, isteri tak berhijrah. Kan macam Sayyidina Abu Bakar, dia aja hijrah, dia dengan anak-anak dia. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidatina Aisyah, Sayyidatina Asma berhijrah, tapi isteri dia tak berhijrah sebab isteri Sayyidina Abu Bakar tak beriman kepada Allah. Ini yang berhijrah bapa dengan anak aja, isteri tak berhijrah. Ada juga yang berhijrah berhijrah isteri aja, suami tak berhijrah. Jadi kalau suami berhijrah, isteri tak berhijrah, dia tak jadi isu. Dia yang jadi isunya sekarang ni ialah apabila isteri berhijrah, suami tak berhijrah. Sebab apa isteri berhijrah? Sebab isteri beragama Islam, suami masih lagi menyembah berhala. Jadi perintah untuk berhijrah adalah wajib. Dan para sahabat, terutamanya yang wanita-wanita ni, mereka terseksa duduk di Mekah. Mereka nak mengamalkan agama Islam tak boleh. Jadi bila dapat peluang untuk berhijrah tu, isteri ni tinggalkan suami berhijrah ke Madinah. Tinggalkan suami dia. Dan ini berlaku kepada salah seorang daripada muslimat yang berhijrah ke Madinah, tinggalkan suami. Berlaku kepada Sayyidatina Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'id. Pada seorang muslimah nama siapa? Ummi Kulthum binti Uqbah bin Abi Mu'id. Ummi Kulthum ni dia ni Islam. Suami dia siapa? Suami dia ialah Amru bin Al-As. Amru bin Al-As ini nanti di hujungnya nanti dia masuk Islam juga. Tapi nak cerita ni sebelum dia masuk Islam. Jadi Amru bin Al-As tak masuk Islam. Dia masih lagi menyembah agama berhala. Isteri dia terlebih dahulu masuk Islam. Jadi bila berlaku perintah hijrah, isteri dia lari tinggalkan suami, berhijrah bersama Nabi, duduk di Madinah Al-Munawwarah. Duduk di sana. Jadi Amru bin Al-As ni yang suami yang masih lagi belum Islam ni tak boleh buat apa-apa. Nak pergi rampas isteri dia. Isteri dia duduk di bawah jagaan orang Islam. Walaupun isteri dia tak boleh apa-apa, tapi dalam hati tu punya sakit. Itu. Orang bawa lari isteri kita, tak sakit ke? Kan? Sakit lah. Tapi Amru bin Al-As ni masa tu dia masih lagi belum Islam, dia tak boleh buat apa-apa. Bukan dia seorang saja yang kena macam tu, ramai lagi.
orang-orang lelaki Quraisy yang ditinggal suami sebab mereka tak beriman, isteri beriman. Jadi mereka ni berasa begitu marah, begitu sedih, begitu hampa sebab ditinggalkan isteri. Ya. Jadi apa pun mereka tak boleh buat apa-apa. Tiba-tiba muncul satu peluang. Apa peluang? Peluang untuk menuntut semula isteri mereka daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana peluang ni boleh timbul? Peluang ni boleh timbul, ceritanya begini. Setelah Nabi berhijrah ke Madinah, berlaku peperangan Badar. Nabi berperang dengan Quraisy. Orang Quraisy ramai yang mati. Lepas perang Badar berlaku perang Uhud. Orang Uhud, dalam perang Uhud Quraisy pun ramai mati. Sehingga menyebabkan Nabi kita ni dan juga para sahabat memang dicari-cari oleh orang Quraisy. Musuh ketat betul. Ya. Tiba-tiba dalam keadaan bermusuh ketat tu, pada satu hari Nabi kita bermimpi dia dapat kembali ke kota Mekah dan dapat tawaf di keliling Kaabah. Ya. Dapat tawaf di sekeliling Kaabah. Lalu dia bangun. Padahal pada waktu itu permusuhan antara orang Islam di Madinah dengan orang musyrik di Mekah, permusuhan yang sangat hebat. Orang musyrik dekat Mekah ni kalau siapa-siapa boleh tangkap orang Islam, jual dekat mereka, mereka akan beli. Mereka nak tangkap, mereka nak seksa. Sampai peringkat itu mereka buat. Dalam keadaan bermusuh ketat tu, tiba-tiba Allah Ta'ala munculkan satu mimpi dalam diri Nabi. Nabi tidur malam, dia mimpi dia dapat tawaf depan Kaabah. Mimpi seorang Nabi adalah wahyu. Dia pun beritahu sahabat, pagi besok aku mimpi sekian. Siapa nak ikut aku pergi buat umrah? Itu. Siapa nak ikut? Pergi Kaabah. Kita tawaf depan Kaabah buat umrah. Para sahabat pun melompatlah tuan-tuan. Sebab para sahabat yang dah tinggalkan Mekah ni, mereka rindu sangat nak balik ke Mekah. Ya. Jadi Nabi kata, jom kita pergi. Jadi ramailah orang Madinah pun nak ikut. Orang muhajirin yang duduk di Madinah pun nak ikut. Tapi Nabi kata boleh ikut. Berapa ramai nak ikut pun boleh. Jom. Tapi pedang hendaklah diikat dengan kain putih. Pedang masuk dalam sarung dia, ikat dengan kain. Jangan buka, jangan sandang dekat leher ke, jangan sandang dekat bahu. Itu tanda nak berperang. Kita ni bukan nak berperang, kita nak pergi Mekah nak beribadat. Nak tawaf depan Kaabah, nak sa'i. Jadi para sahabat pun ikut kata Nabi. Mereka ambil pedang, balut elok-elok, ikat, memang tak ada niat nak berperang. Mereka nak pergi Mekah untuk beribadah. Bila mereka sampai di sana, daripada Madinah bertolak, berjalan berhari-hari, sampailah mereka ke bumi Mekah. Tapi tak sempat nak sampai ke Masjidil Haram. Baru sampai di Hudaibiyah, kehadiran mereka disekat oleh orang-orang musyrik Quraisy. Tak boleh masuk. Ya, Abu Sufyan tak bagi masuk. Jadi bila Abu Sufyan tak bagi masuk, Nabi SAW ajak mereka berbincang. Ya, kami datang ni bukan nak perang, kami datang nak beribadah. Tiba-tiba kamu tak bagi masuk. Jadi kalau kamu tak bagi masuk, kamu ialah orang Arab yang pertama sekali dalam dunia yang tak bagi orang Arab lain tawaf depan Kaabah. Nanti satu dunia akan marah pada kamu. Abu Sufyan ketika itu jadi pengerusi, jadi penghulu di kota Mekah, dia takut juga. Akhir sekali musyrik Quraisy dan juga orang Islam bersetuju untuk menandatangani satu perjanjian. Perjanjian itu dipanggil perjanjian Hudaibiyah. Ya, perjanjian Hudaibiyah. Hudaibiyah ni lebih kurang 10 km lah daripada Mekah. Jaraknya lebih kurang begitu. Ya, tak sempat lagi Nabi sampai dekat Masjidil Haram. Dekat Hudaibiyah saja dah disekat dah. Jadi dalam perjanjian Hudaibiyah itu dipersetujuilah beberapa perkara. Antaranya apa dia?
Nabi SAW tahun itu tak boleh masuk ke Mekah untuk buat ibadat umrah. Tak boleh. Tapi tahun depan boleh datang. Boleh datang, kami bagi kamu 3 hari. Tahun ni kamu balik. Tahun depan kamu datang 3 hari je kami bagi. Nabi pun setuju. Setuju. Baik. Yang kedua, marilah kita berjanji sama-sama bahawa kita tidak akan berperang. Kita tidak akan menyerang dan juga tidak akan memerangi sesiapa. Quraisy tak boleh serang orang Islam di Madinah. Orang Islam di Madinah tak boleh serang orang Quraisy. Bila? Selama 10 tahun gencatan senjata. Nabi kata, saya setuju. Gencatan senjata selama 10 tahun. Kita tak boleh perang, awak tak boleh serang saya tak boleh serang awak. Setuju? Setuju. 2 perjanjian. Perjanjian yang ketiga, perjanjian yang ketiga ni yang disentuh dalam ayat ni. Apa perjanjian ketiga? Sekiranya ada orang-orang Mekah, rakyat Abu Sufyan masuk Islam, kemudian lari ke kota Madinah minta perlindungan, maka Nabi Muhammad mesti pulangkan balik mereka kepada Quraisy. Setuju? Nabi kata, yang ni pun aku setuju. Itu, yang ni pun aku setuju. Apa dia? Sekiranya ada orang Mekah yang masuk Islam, lari ke Madinah, nak berlindung di Madinah, Nabi tak boleh simpan dia, Nabi kena pulangkan balik ke Mekah. Padahal benda tu bahaya tu, tapi Nabi kata aku setuju. Sebab apa Nabi setuju, saya dah cerita dalam ceramah-ceramah saya yang dulu. Buka balik nota-nota tu. Kalau nota tu ada lah. Itu, kalau nota tu tak ada, saya tak boleh tolong lah. Itu ya. Itu penting mengaji ni bawa pensil dengan kertas, kan? Kita boleh buka balik. Apa sebab Ustaz Nabi setuju 3-3 tu? Padahal kalau tengok syarat yang ketiga ni tak adil ni. Kalau ada orang Islam, kalau ada orang Mekah yang masuk Islam pergi ke Madinah minta tolong Nabi, Nabi kena hantar balik. Tapi kalau ada orang Madinah yang murtad lari ke Mekah, tak syarat Mekah kembalikan balik ke Madinah. Ni syarat ketiga. Ini syarat ni macam berat sebelah. Tapi syarat ni pun Nabi setuju. Jadi perjanjian itu pun ditandatangani. Setuju? Setuju. Baik. Bila perjanjian ni ditandatangani, Nabi pun baliklah ke Madinah. Balik ke Madinah. Jadi bila balik ke Madinah, tuan-tuan, orang-orang Quraisy ni mereka bersorak suka. Apa sahaja suka? Sebab syarat yang ketiga tadi kata apa? Kalau ada orang Mekah, rakyat negeri Mekah masuk Islam lari ke Madinah, Nabi kena pulangkan balik. Ketika itu Amru bin Al-As, dia hantar anak bujang dia. Dia ada anak bujang dia. Dia kata, Man, Ali, kau pergi ke Madinah, kau ambil mak kau balik-balik. Mak kau masuk Islam, ikut agama Nabi Muhammad, dia tinggalkan aku. Makan Maggi aku kat sini. Itu. Sekarang ni kau pergi ambil balik mak kau balik sini. Sebab apa? Sebab dalam perjanjian Hudaibiyah, Muhammad sudah setuju, kalau ada rakyat negeri Mekah masuk Islam, lari ke Madinah, dia kena pulangkan balik. Amru bin Al-As ni, tuan-tuan, memang dia terkenal sebagai ahli politik. Dia cerdas. Hatta bila dia dah masuk Islam pun, Nabi gunakan dia untuk urusan-urusan diplomasi. Dia orangnya bijak. Sebab itu bila Islam berjaya menaluki Mesir, Amru bin Al-As dilantik menjadi gubernur Islam yang pertama di Mesir. Itu selepas dia masuk Islam lah. Ini cerita sebelum dia masuk Islam. Dia beritahu anak dia, kau pergi ambil balik mak kau. Jadi anak dia pun, tuan-tuan, bawa bonza-bonza ni, badan besar-besar, pergi ke Madinah, ketuk pintu rumah Nabi Muhammad. Betul? Nabi pun keluar. Ada apa yuk? Kami datang ni nak ambil mak kami balik. Nabi kata, "Apa kau nak ambil mak kau? Mak kau dah jadi orang Islam, dah duduk sini okey dah." Tak, dalam perjanjian yang kau setujui, dakwatnya pun belum kering lagi. Ini istilah ni digunakan oleh Quraisy. Ya Muhammad, dakwatnya belum kering lagi. Engkau yang setuju, kalau ada rakyat Mekah masuk Islam, lari ke tempat kau kena pulang kembali. Mak kami orang Mekah, suami kepada ayah kami Amru bin Al-As, sekarang dia lari tinggalkan bapa, duduk di Madinah. Engkau lindung dia, dalam perjanjian kata engkau kena kembalikan balik. Kembalikan balik mak kami.
Nampak tuan-tuan? Jadi tak ke Nabi dah terkepit kat situ. Agaknya lah kalau dia dapatlah semula isteri dia, tuan-tuan, apa dia buat agaknya? Itu. Biasa orang lelaki kalau isteri lari dapat balik aja kita start kita bawa pergi habis jual, betul tak? Kau ambil berapa dulang emas kau nak pujuk, betul tak? Tapi Amru bin Al-As bukan itu niat dia. Betul? Kau pergi ambil mak kau, dia tahulah aku siapa. Nampak tu? Ya. Jadi kalau mak dia ni dapat dibawa balik berdasar kepada perjanjian ini, maka ketika itu si perempuan ini akan dihantar ke Mekah, dan bila dihantar ke Mekah nasib dia kita tak tahu jadi apa. Mungkin dia akan dipukul, akan diazab, dipaksa keluar daripada Islam. Tapi Nabi sudah tanda tangan perjanjian itu. Nampak? Jadi ketika itulah tuan-tuan, Nabi SAW menunjukkan dia punya talent, dia punya bakat dalam bidang politik. Tengok ni. Sebab tu Nabi kita, dia seorang ahli politik. Ya, dia ahli politik yang bijaksana tetapi yang jujur lah, gitu ya. Ahli politik yang bijaksana dan jujur. Dia kata, gini Mat, memang aku yang tanda tangan perjanjian tu, betul. Tapi dalam perjanjian itu yang aku boleh pulang balik ke engkau kalau yang lari itu lelaki. Ni mak engkau lelaki ke perempuan? Perempuan. Kalau gitu perempuan aku tak boleh kembalikan lah, minta maaf. Cuba engkau buka balik perjanjian tu, engkau baca habis ke tidak? Biasa surat perjanjian ni orang tanda tangan je, betul tak? Kita beli rumah berapa helai tu, 30 helai, kita tenih aja, betul tak? Mana ada baca satu-satu? Kan? Cuba engkau baca balik. Dalam perjanjian itu, kalau yang lari daripada Mekah ke Madinah lelaki, kalau perempuan tak ada. Balik, aku takkan pulangkan mak engkau. Nabi tak pulangkan. Nampak tuan? Tengok, Nabi menggunakan kepakaran dia. Dia twist sikit aja. Kores garu kepala tempat tak gatal. Aduh, ingatkan boleh dapat tadi ya. Nabi kata tak ada dalam perjanjian tu, kalau lelaki, kalau perempuan tak disebut. Jadi mak kau dudukkan kami tak nak pulangkan. Namun begitu tuan-tuan, Nabi SAW walaupun dia tak nak pulangkan perempuan ini, tetapi Nabi tetap berlaku adil kepada suami dia. Inilah rahmahnya Islam. Sebab tu kita kata Islam ni dia bersifat dengan rahmah, kesian belas pada orang. Isteri lari tuan-tuan, jangan kalau isteri lari ni. Betul, orang lelaki dibenarkan pasang ramai-ramai, betul tak? Lari seorang ada 3 lagi. Kan? Allah tersebut minta maaf. Ini dalam pelajaran itu disebut, bukan suruh buat pun ni tak layak semua ni, itu ya. Tuan-tuan, cuba kita bayangkan, suami lari, isteri lari, suami duduk kat Mekah. Baik. Masa dia kahwin dulu, suami bayar mas kahwin tak? Bayar. Masa Amru bin Al-As kahwin dengan isteri dia bayar mas kahwin. Zaman Quraisy dulu sama macam kita. Bila kahwin, lelaki kena bayar mas kahwin. Jadi Amru bin Al-As sudah bayar mas kahwin untuk dapatkan isteri dia. Sekarang isteri dia masuk Islam, tinggalkan dia. Dia rugi. Dia rugi. Itu tak kira dia punya hadiah lagi sepasang kasut itu dengan gincunya, dengan shadow, dengan krimnya. Kan orang datang letak dalam apa ni, tembaga tu, betul tak? Itu saja dah 10,000. Saya bagi dekat dia, tiba-tiba dia masuk Islam, sedap je lagi kat Madinah. Saya sudah rugi mah. Nampak tu? Nabi SAW, dia Nabi yang rahmah, dia faham benda ni. Dia faham. Dia mikir, aku tak bagi isteri dia balik, tapi ialah suami dia tu bayar mas kahwin. Habis siapa nak tanggung kerugian ni? Nampak tak? Jadi bila Nabi berfikir macam tu, ya, Allah Ta'ala turunkan ayat yang kita baca ni. Turunkan ayat ni. Ya. Apa penyelesaian ayat ni? Penyelesaian ayat ini ialah mas kahwin suami dia hendaklah dibayar balik.
Nabi tanya, itu ayah engkau ambil mak engkau berapa dia bayar? Itu. Nanti tanya ayah dia. Berapa ya? RM77,777. Contoh, betul tak? Contoh. Nabi kata apa? Tak apa, kami bayar. Kami bayar. Sebab kami Islam, kami tidak menzalimi orang. Sian bapak kamu. Ya, patutnya mak kamu beri servis yang 5 bintang pada ayah kamu. Ayah kamu balik kebun, buka tudung saji, tengok dalam tu ada ubi rebus, betul tak? Ada kelapa boleh cecah lagi, ada air kopi. Ya Allah, ini mak kamu dah lari, dia balik-balik tengok tulang ikan je dalam tu. Nabi kata tak apa, kami Baitul Mal akan bayar balik. Itu dalam Islam ni kita ada Baitul Mal, kita ada wang zakat, kita ada wang Baitul Mal. Kerja dia benda-benda macam ni lah. Kami akan tebus mak kamu, kami bayar balik. Berapa? Kalau perempuan ini tidak ada siapa yang nak. Nampak tak? Tiba-tiba Ummu Kulthum ni cantik, tuan-tuan. Lawa Arab, tuan-tuan. Itu, tapi lawa lagi orang Melayu. Sebab tu saya mana ada kahwin dengan Arab, tuan-tuan. Ada. Ya. Lawa Ummu Kulthum ni cantik. Ada orang minat dekat dia. Siapa minat dekat dia? Sayyidina Uthman bin Affan. Layaklah Uthman ni gaji dia seminit 20,000 tu, layaklah, betul tak? Seminit 20,000 tu. Ya, layaklah dia ambil isteri kedua. Dia tengok, lawa lagi si Ummu Kulthum ni. Ya Rasulullah, kalau gitu bagi kat aku je lah. Aku ambil dia lah. Daripada Islam kena bayar dia, biar aku bayar sebab aku pun kaya. Nabi kata, oleh kerana engkau nak ambil Ummu Kulthum, engkau bayar 77,000 tadi kat suami dia. Sebab engkau nak ambil isteri dia. Jadi Baitul Mal tak bayar, lelaki yang nak ambil dia engkau bayar. Kata Sayyidina Uthman, no problem, 77,000 bukan banyak sangat. Itu berbanding dengan Ummu Kulthum ni, perempuan yang solehah, tak pernah menjerit pada suami. Saya bayar Rasulullah, saya nak Uthman bayar. 77,000 bagi pada suami dia. Lepas dia bagi tu, kata Rasulullah, ya Uthman, itu 77,000 kau bagi pada suami dia. Bolehkah saya kahwin dengan Ummu Kulthum? Nabi kata belum lagi. 77,000 untuk suami dia, supaya kita tak buat zalim kat suami dia. Walaupun suami dia bukan orang Islam, kita tak boleh buat zalim kat dia. Bayar balik. Tapi bila kau nak kahwin dengan Ummu Kulthum, mas kahwin dia itu cerita lain pula. Mana boleh kau ambil free-free itu, bukan ambil burung lah sangka ni. Itu. Ya, kamu kena bayar mas kahwin untuk dia. Jadi Uthman bin Affan, dia tak kisah dia jutawan, tuan. Saya bayar. Berapa mas kahwin dia? Dia bayar mas kahwin Ummu Kulthum dan dia bayar duit bekas suami dia. Nampak tak? Jadi tuan-tuan dapat belajar apa kat sini? Kita dapat belajar bagaimana Islam ni satu agama yang tak akan menganiaya sesiapa. Islam, sebab tu Islam namanya Islam. Kan? Kalau Islam ini menganiaya orang, tak layak diambil nama Islam. Islam artinya selamat, sejahtera. Sebab tu agama kita ni agama yang kalau kita amalkan, dunia ni akan jadi sejahtera. Cuba tuan-tuan baca sejarah Yahudi yang sekarang mengganas dekat Palestin. Dulu mereka ini dizalimi oleh Hitler. Betul tak? Mereka lari dengan kapal, tak ada siapa nak terima dia. Akhir sekali mereka mendarat dekat Palestin. Dekat kapal tu, tolonglah kami orang Yahudi nak balik Eropah, tak boleh, kena sembelih, terimalah kami. Betul tak? Akhirnya orang Islam di Palestin terima mereka, orang Islam di Turki terima mereka. Sebab kita ni orang Islam, agama kita ni agama yang kesian belas pada orang. Ni dalam keadaan tengah berperang sekarang ni pun, ya, berapa ramai orang dia kena tawan. Menurut maklumat yang kita dapat daripada teman-teman di dalam, dia kata apa? Sekarang ni orang-orang tawanan yang duduk dekat bawah tanah tu, mereka kita layan dia makan satu hari berapa kali kita bagi makan. Yang luka kita rawat, yang sakit kita rawat. Walaupun dah jadi tawanan, walaupun orang Yahudi tembak orang Islam, tapi Islam ini agama selamat. Orang tawanan mesti dilayan dengan baik.
Nampak tu? Ya. Jadi ini Islam. Patutlah tuan-tuan, Amru bin Al-As bila dia dapat duit tu, anak dia balik, "Yah, mak tak dapat, ya, duit dapat." "Mak kau mana?" "Entah, Muhammad kata bayar ganti rugi." Amru bin Al-As kata, "Kalau boleh ganti rugi tak apalah tu, aku boleh guna duit ni bunga bekas kuntum, betul tak? Duit yang aku dapat ni boleh buat honeymoon lagi lepas ni." Betul? Dia pun ambil duit tu, dalam hati dia kata apa? Islam ni bagus. Bagus Islam ni. Aku ingatkan mereka ni akan ambil isteri aku begitu saja, tapi dia bayarnya ganti rugi. Mana ada agama macam tu dalam dunia ni tuan-tuan? Masih lagi memikirkan ganti rugi orang. Padahal Amru bin Al-As tu bukan orang Islam, orang kafir tu. Ya, ini Islam. Sedia bayar ganti rugi. Ya, memang dalam Islam ni tuan-tuan kita tak ambil. Kita tengok dalam sejarah-sejarah Islam, Nabi tak pernah ambil hak orang ambil begitu saja. Dia bayar. Cuba tengok tu Masjid Nabawi sekarang ni, Masjid Nabawi yang kita pergi semayang sekarang ni, masa Nabi mula-mula sampai kat situ, tapak tu ialah tapak yang dimiliki oleh anak yatim. 2 orang anak yatim, bapa dia tinggalkan tanah tu, dia jadikan tanah tu tempat dia mengeringkan korma. Buah korma tu dia jemur, itulah tapak dia. Tiba-tiba Nabi nak bina masjid di situ. Itu milik anak yatim. Kan? Dibayar, bukan diambil aja, dibayar. Lalu dibina masjid di atasnya. Tak ambil, ya, sebab kita agama yang rahmah. Ya, boleh faham tuan-tuan ayat tu? Boleh faham cerita tu? Kalau faham, jom kita pergi kepada ayat ni. Baru sedap kita baca ayat ni, baru kita akan nampak satu persatu apa yang dicerita oleh ayat ini. Ya, tapi sayangnya tuan-tuan tak semua ada Quran di tangan. Saya sangka baik aja tuan-tuan mungkin dah hafal ayat ni. Tak apa. Islam kan suruh kita sangka baik, betul tak ya? Baik, saya biarlah. Saya tak hafal, sebab tu saya ada Quran depan saya. Ya, gitu. Baik. Baik, dengar ni. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Wahai orang-orang yang beriman, apabila orang-orang perempuan yang mengaku beriman datang berhijrah kepada kamu, maka ujilah iman mereka. Bila Nabi buat macam tu, dibimbangi ramai lagi perempuan akan berhijrah. Maka Allah kata boleh, tapi syarat mana-mana wanita daripada Mekah atau pada mana saja datang ke Madinah minta perlindungan, tanya dia dulu, engkau muslimah ke ataupun bukan muslimah? Saya Islam. Saya tinggalkan suami saya sebab saya menganut ajaran Islam. Suami saya tak nak Islam, saya terpaksa lari. Baik, kalau betul kau Islam, baca rukun Islam. Dia pun baca 5 rukun Islam. Baca rukun iman, 6 rukun iman. Baca Fatihah, lulus. Itu. Baca rukun semayang, lulus. Betul lah dia orang Islam. Sila, kami akan bagi perlindungan kepada kamu. Tapi kalau yang datang tu mengaku tolonglah lindung kami. Kau Islam, rukun iman berapa? Entah. Ini bukan Islam, ini saja nak lari daripada suami ni. Ini saja nak lari daripada suami. Yang ini kata Allah jangan terima, hantar dia balik. Kita hanya terima wanita-wanita yang lari daripada suami kerana nak menyelamatkan iman mereka. Ini maksud ayat ini. Ya, maka perlu diuji dulu iman mereka, kata Allah. Jangan cepat percaya. Sebab tu dalam agama kita tuan-tuan, dia mengajar kita jangan jadi orang yang cepat percaya. Nak pala perempuan ni kan dia punya senjata kan air mata, betul tak? Sekali dia merengek air mata setitik jatuh, habis orang lelaki-lelaki. Betul? Allah ajar kita jangan percaya, itu perempuan tu. Betul? Uji dulu iman dia, betul ke dia datang ke Madinah ni kerana nak selamatkan iman dia. Kalau ya, sila. Kalau tidak, halau dia balik. Sebab kita tak nak bersekongkol dengan kejahatan dia. Nampak tu? Ya? Jadi, ayat ini mengajar kita jangan jadi orang yang cepat percaya. Sama ada kepada perempuan, pada lelaki. Ya? Janganlah cepat percaya. Ya? Ini zaman internet sekarang ni. Macam-macam masuk berita lah. Ya, sekarang ni
Tu buka, jangan cepat percaya dan jangan cepat edarkan, viralkan. Takut kita pun tak percaya, kita viralkan. Ya. Jadi Allah kata jangan percaya, uji iman mereka dulu. Allahu a'lamu bi imanihin. Allah lebih mengetahui akan iman mereka. Jadi Allah suruh uji tu supaya kamu tahu status mereka, supaya kita tidak bersubhat dengan kejahatan mereka. Tapi Allah sendiri dia tahu mereka itu benar ataupun tidak. Fa in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Azan dulu lah, ya. Allahu Akbar. Baik. Kita berhenti dalam pukul 8.30 boleh tuan-tuan? Boleh ya, kita habiskan sikit. Baik. Kata Allah lagi, fa in alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ilal kuffar. Sekiranya kamu mengetahui bahawa mereka beriman, maka janganlah kamu mengembalikan mereka kepada orang-orang yang kafir. Ya.
lahunna hillul lahum walahum yahilluna lahun. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu sebagai isteri, dan orang yang kafir itu pula tidak halal bagi mereka sebagai suami. Jadi kalau gitu jangan kembalikan mereka perempuan tu. Kalau dia beriman, jangan kembalikan dia kepada suami dia. Sebab apa? Sebab sudah tidak halal lagi. Ya, sebab suami dia bukan orang yang beriman, sedangkan perempuan ini ialah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah? Wa atuhum ma anfaqu, dan berikanlah kepada suami-suami yang kafir itu apa yang mereka telah belanjakan. Ya. Wala junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun, dan tidaklah menjadi salah kamu berkahwin dengan mereka, yakni perempuan-perempuan yang berhijrah itu, apabila kamu memberi kepada mereka mas kahwinnya. Ya. Wala tumsiku bi'isamil kawafiri was'alu ma anfaqtum, dan janganlah kamu wahai orang Islam tetap berpegang kepada akad perkahwinan kamu dengan perempuan-perempuan yang kekal dalam keadaan kafir, dan mintalah balik mas kahwin yang telah kamu berikan, dan biarkanlah mereka, yakni suami-suami yang kafir itu, meminta balik apa yang mereka telah belanjakan. Jadi Allah Ta'ala dia berlaku adil kepada semua. Ya. Jadi macam mana pula kalau dalam kes seorang suami masuk Islam, isteri tak nak masuk Islam. Maka dalam ayat ini disuruh suami tadi minta balik mas kahwin dia, pulangkan balik mas kahwin aku. Tapi ayat ini sudah dinasahkan. Ni saya nak cerita ni bahawa ketika peristiwa ini berlaku. Ya, tapi sekarang ni jangan tuan-tuan buat begitu pula. Kan dengar orang yang masuk Islam ni kan, ustaz, isteri saya tak Islam, boleh saya minta balik mas kahwin? Boleh, berdasarkan kepada ayat surah Mumtanah. Jangan. Ini ayat ini sudah dinasahkan. Tapi ketika ketika dahulu itulah hukumnya. Ya. Baik, sikit lagi. Was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullah. Demikianlah hukum Allah. Yahkumu bainakum, ia hukumkan di antara kamu dengan adil. Wallahu alimun hakim, dan ingatlah Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nampak tu? Jadi tuan-tuan, kita nampak dalam ayat ini satu perkara besar yang kita kena ketahui. Apa dia? Saya nak syarahkan benda ni masa tazkirah Jumaat baru ni, tapi oleh kerana sekarang ni Jumaat masuk awal, pukul 1 dah masuk, jadi ada 10 minit mana sempat, itu ya. Dalam ayat ini kita dapat lihat bagaimana Allah mengajar kita jangan kita sakiti hati orang-orang yang bukan Islam ni. Sakit tak tuan-tuan kalau kita ambil isteri dia bawa pergi jalan terus? Sakit hati isteri, suami mesti sakit hati. Ya. Masih isteri dia lagi. Yalah, kalau orang tu dah bercerai dengan isteri dia, tiba-tiba ex isteri dia kahwin pula dapat Tan Sri pula. Apa jadi pada dia? Ya tu, yang kawan ni jual gula getah tepi jalan, ya tu. Bekas isteri kahwin dengan Tan Sri, apa rasa? Itu pun hati kita dah jadi gundah gulana. Apatah lagi dalam kes ini, suami mereka hidup bahagia. Tiba-tiba isteri masuk Islam, lari ke Madinah, tinggalkan suami dia. Apa rasa suami dia? Islam meraihkan perasaan kemanusiaan. Biarpun mereka itu tak sama agama dengan kita, tetapi Islam tetap meraihkan perasaan kemanusiaan sesama manusia. Kesian suami dia. Oleh itu, kita tampalkanlah kesedihan dia dengan dibayar balik mas kahwin yang dia telah bayar pada isteri dia. Kita bayar balik. Jangan sakiti hati dia. Sebab apa? Sebab apa kita tak dibenarkan sakiti hati orang kafir? Sebab mereka itu adalah sasaran dakwah kita. Itu je. Itu. Sebab mereka itu adalah sasaran dakwah kita. Kita nak Islamkan mereka, kita nak bawa mereka kepada Allah, kita nak selamatkan mereka daripada masuk api neraka. Jangan sakiti hati mereka. Sebab kalau mereka dah sakit hati, mereka akan tinggalkan kita. Kita ceritalah Islam ni indah macam mana pun, dia tak nak dah. Itu.
Macam kita pergi Jepun lah tuan-tuan, kita pergi Jepun lah tu. Marilah orang Jepun masuk Islam, sebab dalam Islam ni ada ayat wal asri, demi masa. Islam mengajar kami supaya menepati masa. Apa kata Jepun tu? Sudahlah babe, aku duduk Kuala Lumpur 3 tahun. Engkau punya kereta api pun kata nak datang pukul 10, pukul 10 suku tak sampai lagi katanya. Ya tu. Habis kita nak cakap apa? Kan? Kita tak boleh buktikan bahawa kita terbaik. Sebab tu dalam ayat ni, jangan sakiti. Kalau kita tengok kehidupan Nabi, Nabi ya, orang-orang bukan Islam ni, dia cukup jaga mereka. Ya. Dia cukup jaga. Bukan tujuan apa, bukan kata takut dengan dia. Sebab mereka ni sasaran dakwah kita. Kalau bukan mereka sasaran dakwah kita, siapa sasaran dakwah kita? Mereka itulah. Sebab tu Nabi, bila dia berjumpa dengan orang-orang kafir ni tuan-tuan, dia tak pernah panggil mereka hey kafir, dia tak pernah panggil. Tuan carilah dalam dialog antara Nabi dengan orang-orang bukan Islam ni, tak pernahlah dia jumpa Abu Jahal, hey kafir, how are you? Tak ada. Ya? Cuba tuan-tuan buka surah Fussilat. Buka surah Fussilat ayat 1 sampai ayat 5. Surah Fussilat ni tuan-tuan balik nanti buka, jangan buka sekarang. Ya. Ada seorang lelaki nama Uqbah bin Mu'id. Dia datang beritahu Abu Jahal, Abu Jahal kau jangan bimbang, aku akan pujuk Muhammad supaya tinggalkan dakwah dia. Dia pun pergi jumpa. Ya Muhammad, ginilah, aku ni pun orang tua, engkau pun Arab, aku pun Arab. Sebenarnya apa yang kau nak ni? Kalau engkau nak dakwah Islam ni kerana nak jadi ketua, aku akan lantik kau jadi ketua. Kalau engkau nak dakwah Islam ni kerana engkau nak jadi kaya, kami akan bagi harta kat engkau. Dia pun pujuk. Dalam hadis tersebut, bila dia dah habis pujuk tuan-tuan, Nabi kata apa? Hal intahaita ya Abul Walid. Nabi kata apa? Apakah engkau dah habis cakap dah, wahai Abu Walid? Orang Arab tuan-tuan, perangai mereka tak suka kita panggil dia nama. Tak boleh. Kalau kita tahu kawan kita nama Ali, jangan panggil Ali, kita kena panggil Abu Salim. Macam saya, anak saya nama Saifullah, anak usulung saya. Jadi jangan panggil saya Uda, panggil saya Abu Saif. Orang Arab macam tu. Tapi kerana saya Melayu, tak apalah panggil Uda tu. Tapi orang Arab, dia suka orang panggil dia dengan Abu. Jadi Nabi kata apa? Hal entahaita ya Abul Walid. Dia tak kata hal entahaita ya kape. Tak ada. Nabi tak guna istilah kape kepada orang yang bukan Islam. Dia cari istilah yang paling lembut. Hal entahaita ya Abul Walid. Engkau dah selesai ke Abul Walid bercakap? Sekarang ni turn aku pula, bagi aku bercakap. Itu yang Nabi baca surah Fussilat tu. Nabi baca ayat 1 sampai ayat 15. Sampai dia tutup mulut Nabi. Ya Muhammad, cukup. Aku dah tak boleh dengar ayat kau ni. Aku dah tak boleh dengar dah. Ya Allah, hebatnya. Dia pun kata, dia pun balik. Dia balik, Abu Jahal tanya apa? Apa jadi? Dia kata, wahai Abu Jahal, wahai Abu Lahab, ginilah. Aku sudah duduk dengan Muhammad. Aku dengar dia baca Quran dia. Engkau biarkanlah dia berdakwah. Engkau biarkan dia berdakwah. Sebab apa? Sebab apa yang dia ajar tu akan menjadikan dia tuan dalam dunia ini. Dia akan menang dalam dakwah dia. Dan bila dia menang nanti, yang senangnya kita juga. Sebab dia Arab, kita Arab. Biarlah dia berdakwah, jangan kita kacau dia lagi. Padahal Uqbah bin Mu'id ni kepala penyangak ni. Bila Nabi berakhlak dengan dia, bacakan Quran dekat dia, dia balik, dia beritahu Abu Jahal, jangan kacau Muhammad. Sebab apa? Bagus orang dia. Yang dia cakap pun bagus semuanya. Apa kata Abu Jahal? Engkau ni dah kena sihir dengan Muhammad kau ni. Tapi nak ceritanya bagaimana approach Nabi dengan orang bukan Islam, dia masuk lembut. Al-intahaita ya Abul Walid. Kau dah selesai dah Abul Walid bercakap, bagi aku izin pula untuk bercakap. Lembutnya Nabi bercakap dengan orang bukan Islam. Saya cari juga ada tak Nabi guna istilah kafir kepada orang bukan Islam? Saya tak jumpa. Habis yang dalam Quran tu Ustaz, ada tu. Qul ya ayyuhal kafirun, itu Allah bercakap dengan kita. Bila Allah bercakap dengan kita, dia guna istilah kafir. Tapi bila kita bercakap dengan mereka, Nabi ajar kita jangan guna istilah kafir. Cuba tuan-tuan tengok ayat tu. Qul
Ya ayyuhal kafirun, wahai Muhammad, beritahu kepada mereka, wahai orang-orang kafir. Itu dialog Allah dengan kita. Kita gunalah bahasa begitu sebab kita sama-sama kita. Macam saya cakap dengan tuan-tuan lah, itu ya. Tuan-tuan, ya. Kita kena berdakwah kepada orang-orang Cina. Saya guna perkataan Cina kan. Lepas ni tuan-tuan pergi jumpa orang Cina, tuan-tuan jumpa dia, tuan-tuan nak cakap apa? Wahai orang Cina ke atau wahai saudara? Jawablah. Tapi kita sama kita, tuan-tuan, kita mesti berdakwah kepada orang-orang Cina. Kita mesti berdakwah pada orang-orang India. Kita sama kita. Tapi bila tuan-tuan jumpa orang India, wahai saudara, mainlah ikut Islam. Ada kita guna, India, tak pandai hitam kau ni ya? Main ikut Islam? Tak ada. Nampak dah tu? Jadi bila Allah, memang dalam Quran ada perkataan kafir, tapi itu dialog Allah dengan sama-sama orang Islam. Tuan-tuan, dalam Quran kadang-kadang Allah ni dia berat nak guna kalimah kafir pada orang kafir. Tuan-tuan selalu baca surah Yasin kan? Ya. Mari kita tengok ayat surah Yasin, ayat yang ke berapa? Ayat yang ke-6. Ya. Allah kata apa? Wahai Muhammad, pergi berdakwah kepada mereka, litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun. Tuan-tuan selalu baca ayat ini dalam surah Yasin. Allah kata apa? Ya Rasulku, aku hantar kau ke dunia ini untuk apa? Litunzira qauman ma, untuk memberi peringatan kepada satu kaum yang mana mereka itu tidak pernah diberi peringatan, sebab itu mereka sesat. Tuan-tuan, maksud kaum dekat sini siapa? Quraisy Mekah. Dalam tafsir kata kaum di sinilah Quraisy Mekah yang kafir, yang sembah berhala. Tapi Allah tak guna kalimah kafir kat situ, diguna kalimah kaum. Aku hantar kau ke dunia ni ya Muhammad, litunzira qauman ma, supaya engkau memberi peringatan kepada satu kaum yang mana mereka ini tak pernah didatangi oleh para anbiya, sebab itu mereka sesat. Maksudnya dalam tafsir kata kaum Quraisy. Sebab Quraisy ni tuan-tuan, mereka ini nabi yang terakhir bersama mereka ialah Nabi Ismail. Nabi Ismail jadi nabi, duduk dekat Mekah. Lepas Nabi Ismail wafat, sampai zaman Nabi Muhammad tak ada nabi dekat Mekah. Sebab itu orang Quraisy sesat. Tak ada. Allah kata, ya Muhammad, aku hantar kau kepada mereka. Siapa dia? Satu kaum yang tidak pernah didatangi anbiya kepada mereka. Maknanya Quraisy. Ada tak Allah guna istilah kafir? Tak ada. Sebab apa? Sebab ini dakwah. Pergi dakwah mereka. Nampak? Tuan-tuan, satu lagi nak ajak tuan-tuan, jom kita pergi dekat Suratun Nisa. Itu Suratun Nisa, ya. Seronok ni kalau tuan-tuan ada Quran, itu, ya. Baik, Suratun Nisa, tuan-tuan buka ayat yang ke-24. Ya bukan, ayat yang ke-25. Ayat yang ke-25 yang ni tuan-tuan, Allah Taala kata apa? Wahai orang beriman, kalau kamu tak ada duit nak kahwin dengan perempuan merdeka, kamu boleh kahwin dengan perempuan-perempuan yang tarafnya hamba abdi. Sebab zaman dulu-dulu, masa Quran turun, perempuan ni ada dua jenis. Satu perempuan merdeka, macam perempuan-perempuan kita lah merdeka. Tapi kalau kita tak ada duit nak kahwin dengan perempuan merdeka, sebab mas kahwin mereka tinggi, engkau kahwinlah dengan perempuan-perempuan yang mana mereka itu hamba abdi di rumah orang Islam. Hamba abdi. Tapi tuan-tuan, dalam Quran Allah Ta'ala cerita macam itulah, engkau pergi kahwin dengan perempuan hamba abdi. Tapi bila Allah Ta'ala cerita tentang hamba abdi dalam ayat ni, Allah tak guna perkataan hamba abdi. Dia guna perkataan apa? Kau pergilah kahwin dengan pemudi-pemudi itu, pemudi-pemudi. Dia tak kata kau kahwinlah dengan hamba-hamba abdi. Allah sorok perkataan hamba, dia tukar jadi pemudi. Sebab itu Nabi pesan, dia kata apa? Panggillah hamba-hamba abdi kamu di rumah. Kalau dia lelaki, panggil dia fityah, panggil dia pemudi.
Kalau dia kalau dia perempuan panggil dia pemudi. Kalau dia lelaki panggil dia pemuda. Jangan panggil dia hamba. Hamba ku mai sini. Jangan. Panggil dia wahai pemudiku. Cuba kita tengok ayat ini. Tengok ya. Wa man lam yastati' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikum. Kalimah fatayatikum ni. Kalimah fatayatikum ni diterjemahkan dalam kitab Jakim ni, oleh kerana kitab terjemah ni dalam bahasa Melayu dia guna istilah hamba. Tetapi fatayatikum dalam istilah bahasa Arab dia bukan hamba, dia ialah pemudi-pemudi. Maksudnya ialah hamba lah. Maksudnya hamba lah. Tetapi Allah tak guna perkataan hamba untuk hamba abdi. Dia guna perkataan pemudi-pemudi. Nampak tak bagaimana Allah mengajar kita supaya pilihlah perkataan-perkataan yang paling lembut apabila bercakap dengan orang-orang yang lebih rendah daripada kita. Kita ni orang merdeka. Hamba abdi dia lebih rendah daripada kita. Tapi bila kita bercakap dengan mereka, guna perkataan yang paling baik supaya mereka tak kecil hati. Begitu jugalah kita dengan orang yang kafir, yang bukan Islam. Kita ni orang beriman, kita lebih tinggi daripada mereka. Jangan guna istilah kafir kepada mereka. Guna istilah yang lain. Sebab Quran pernah ajar kita begitu. Nabi Muhammad pernah ajar kita begitu. Jangan kita kata, habis tu Ustaz, dalam Quran ada kafir lah. Kalau ada kafir lah. Tak boleh. Istilah kafir dalam Quran digunakan bila Allah bercakap kepada orang yang beriman. Wahai orang beriman, pergi jumpa dengan orang kafir. Itu Allah cakap dengan kita. Tapi bila kita jumpa mereka, Allah ajar kita cari kalimah yang lembut-lembut bercakap dengan mereka. Ya. Jadi maknanya tuan-tuan, hari ni bila kita nak guna istilah non-Muslim, it's okay lah tu. Yang saya hormati saudara-saudara se-Islam, yang saya hormati saudara-saudara yang belum Islam. Okey. Takkan kita nak sebut yang saya hormati saudara-saudara se-Islam saya dan yang masih kafir lagi. Nak guna macam tu? Mana kita nak guna kasar tu? Kita pun orang Melayu pun datuk nenek kita ajar kita guna istilah yang lemah lembut, betul tak? Ya. Tuan-tuan marah tak kalau anak kita nak pergi tandas, dia kata nak pergi mana mat? Nak pergi JAMBAN, marah tak? Saya marah tu, anak saya guna istilah JAMBAN tu, marah saya. Jangan, itu kasar tu. Habis apa dia? Gunalah istilah bilik air ataupun nak pergi toilet. Yang guna istilah JMBN tu kasar tu. Tuan-tuan, mana lebih lembut? Janda ke ibu tunggal? Jangan guna istilah JNDA tu. Bila kita berjumpa dengan mereka, kepada janda-janda sekalian, apa khabar? Kan kasar tu. Datuk nenek kita ajar kita supaya berlembut. Kepada ibu-ibu tunggal yang masih lagi belum ambil bantuan, minta datang ke depan. Kita diajar begitu. Jangan kasar dengan orang-orang yang lebih rendah daripada kita. Kita diajar lembut dengan mereka. Nampak? Dan kita juga diajar oleh datuk nenek kita, perkataan orang yang tinggi-tinggi jangan guna oleh orang yang rendah-rendah. Tuan-tuan boleh tak guna bahasa istana kita guna kat rumah kita, boleh tak? Tuan-tuan belajar bahasa istana kan? Better nak bersiram sekarang ini. Tuan-tuan mau balik rumah cakap ke isteri, nah abang nak bersiram. Sejak bila abang jadi pokok bunga bang? Patik nak beradu sekarang ini. Ya? Kita balik beritahu isteri kita, yang abang nak beradu apa bang? Nak beradu tangan dengan saya? Kita diajar dalam bangsa Melayu kita, bahasa orang yang tinggi, orang rendah jangan guna, nanti jadi lain. Itu, patik nak bersantap. Oi, kalau cakap dengan isteri saya mengamuk dia. Santap apa bang? Itu. Dan bila kita orang rendah bercakap dengan orang yang lebih tinggi, kita kena beradab. Dan kita jangan guna bahasa orang tinggi dalam kita, tak boleh. Saya dekat universiti, cakap dengan anak-anak murid, bahasa saya
Dahsyat, ilustrasi, inovasi, semua si. Tiba-tiba saya pergi ceramah dekat estate, guna bahasa tu. Tak mati orang estate nak maafnya. Ya tu. Jadi setiap tempat ada bahasanya. Sebab itu bila Allah bercakap dengan kita tentang orang bukan Islam, dia guna istilah kafir. Itu dari bahasa orang tinggi kepada orang rendah. Itu Allah itu tinggi bercakap dengan kita rendah, diguna kafir. Kita tak boleh guna bahasa orang tinggi untuk cakap sama-sama kita, nanti jadi rosak. Itu ya. Jadi dalam datuk nenek kita memang sudah ikut Islam tuan-tuan, sejak dari dulu lagi dah ajar kita. Tapi entah macam mana sekarang ni ada virus sudah masuk dalam otak kita, sehingga kita sudah lupa budaya lemah lembut yang diajar oleh datuk nenek moyang kita. Sehingga kita nak berkasar je. Panggil je kafir kat orang bukan Islam tu. Habis dah, kalau tak itu apa lagi? Allah pun kata kafir. Kau ni kena tengok kitab tafsir macam mana istilah kafir itu digunakan. Perbincangan kita sekadar perbincangan ilmiah, tidak ada kena mengena dengan orang yang masih hidup ataupun masih mati. Ya, ini perbincangan ilmiah itu saja. Ya, supaya kita ni faham istilah-istilah ini. Ya. Jadi tuan-tuan yang saya kasih sekalian, begitulah rahmahnya Islam kepada kita, sehingga lelaki yang kehilangan isteri pun Islam kata pergi bayar balik mas kahwin dia, jangan ambil percuma, bayar balik. Ya, dan kalau kamu nak kahwin dengan perempuan ni, bayar kat suami dia, dan kamu kena bayar mas kahwin kepada perempuan ni pula. Jangan tak bayar. Sebab perempuan itu sudah memberi khidmat kepada kamu. Ya, inilah rahmahnya Islam kepada kita, ya, sama ada kepada orang bukan Islam, apatah lagi kepada sesama Islam. Ya, peperangan yang berlaku dekat Palestin ni tuan-tuan, satu rahmat kepada kita. Apa dia? Orang bukan Islam mula melihat Islam ni bagus agama dia. Orang-orang tawanan yang dilepaskan oleh Al-Qassam, mereka sendiri beritahu dunia, kami dilayan oleh Al-Qassam dengan layanan yang sangat baik. Kami diubati, kami dirawat, kami diberi makanan. Tengok tuan-tuan. Satu hikmah orang boleh faham Islam tu apa. Jadi inilah Islam yang perlu kita amalkan dalam kehidupan kita. Lebih-lebih lagi bila kita hidup dalam masyarakat yang berbilang bangsa, yang berbilang agama. Kita bawa Islam, insya-Allah tuan-tuan, mereka akan terpikat dengan Islam ini. Islam apa? Islam rahmah. Bukan Islam yang mengganas, bukan Islam yang kasar, bukan Islam yang tidak beradab. Bawa adab-adab Islam itu, insya-Allah, ya. Akhir sekali tuan-tuan, kalau tuan-tuan buka satu hadis Nabi ni dia ada seorang budak tuan-tuan. Budak tu Yahudi budak ni, tapi dia suka main kat rumah Rasulullah. Budak tuan-tuan, dia main. Kadang-kadang dia tolong Rasulullah. Ya Abul Qasim, kau nak apa? Aku nak air, dia ambilkan air. Nabi layan budak tu. Anak Yahudi tu main kat rumah dia, Nabi layan. Tiba-tiba budak tu sakit. Nabi pergi ziarah anak Yahudi tu. Nabi ziarah dia, pergi jumpa dia, urut dia, usap dia. Nabi kata, aslim taslam. Nabi dakwah dia, masuklah Islam, kau akan selamat. Kan? Ya, tapi kau tanya bapak kau dulu. Bapak dia ada kat depan tu. Nabi kata apa? Kau tanya bapak kau dulu. Anak dia tanya, "Yah, macam mana ya Muhammad ajak saya ikut Islam, macam mana?" Terpulanglah pada engkau, nak ikut ataupun tak ikut. Dia pun mengucap 2 kalimah syahadah. Nampak? Ya Allah, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tuan-tuan, tidak ada gunanya kita menggunakan Islam yang keras, tak ada guna. Yang kita nak bawa ialah Islam yang bersopan santun, Islam yang pertengahan, yang wasatiyah, kerana inilah yang akan memikat hati orang untuk bersama Islam. Ya. Jadi kita doakan terus teman-teman kita di Palestin terus diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan, ada seseparuh negeri dekat Malaysia ni, mereka sudah letih menyebut tentang Palestin. Ada negeri-negeri dekat Malaysia ni yang khutbah Jumaat dia dah tak ada Palestin dah tak ada dah, hari tu je ada. Tapi saya puji negeri Selangor, ya, sampai sekarang khutbah kedua negeri Selangor masih lagi mendoakan Palestin. Dan
kita akan terus mendoakan bumi Palestin ini. Kalau ditakdirkan gencatan senjata berlaku, kita akan terus berdoa sampai kita beramai-ramai dapat solat berjemaah di Masjidil Aqsa, insya-Allah. Ya, terus berdoa, beritahu anak-anak kita doa sama-sama. Kalau kita nak makan dengan suami, isteri kita, anak-anak kita dekat meja makan tu, betul baca Allahumma barik lana. Tapi tambah sikit sekarang ni, ya Allah, kami makan sedap ya Allah. Engkau berikanlah makanan kepada teman-teman kami di bumi Palestin ya Allah. Ya Allah, tak tergamak kami nak makan benda sedap ni ya Allah. Sedangkan kawan-kawan kami di Palestin masih berlapar ya Allah. Tolong mereka ya Allah. Amin. Kita makan. Ya. Jadi sebab ini tanggungjawab kita tuan-tuan. Sekarang ini jihad membantu Palestin bukan lagi fardu kifayah. Para ulama dunia sudah pun memberikan fatwa bahawa jihad membantu Palestin sudah jatuh fardu ain. Bukan fardu kifayah tuan. Cuba rujuk balik fatwa-fatwa kebelakangan ini yang dikeluarkan oleh ulama-ulama kita. Sudah jadi fardu ain. Artinya setiap orang mesti membantu perjuangan Islam di Palestin. Dan kami ada buat perhimpunan ulama-ulama baru-baru ni. Kita sudah pernah ambil keputusan bahawa kita bukan saja mesti menyedarkan orang Islam tentang perlu membantu Palestin, kita juga mesti menyedarkan orang bukan Islam tentang betapa perlunya kita membantu perjuangan kemanusiaan di Palestin. Kita nak kata mereka bantu Palestin kerana ini bumi Isra Mi'raj, tak boleh. Kita ajak mereka, marilah tuan, atas dasar kemanusiaan, mari kita sokong perjuangan kawan-kawan kita yang kata umat Islam. Sebab bila umat Islam ni dia dengar, dia rasa loya. Jadi marilah kita sokong, kita bantu mereka atas dasar kemanusiaan. Kita tunjuklah gambar budak-budak yang kepala pecah tu kat dia. Ni tuan tengok macam mana kalau anak kita kena. Alhamdulillah, berkat sedikit usaha tuan-tuan, baru-baru ni ada teman kita bangsa India, orang Hindu, dia jumpa, dia kata apa? Saya ini kali Deepavali saya tak ada raya lah. Saya tak beli baju baru. Tanya apa pasal lah remugam? Tak boleh lah bang, saya tengok itu sana Palestin, itu budak mati, itu rumah sudah pecah. Saya tak boleh raya lah bang. Alhamdulillah, berkat kita hantar semua, kita viralkan gambar-gambar tersebut, ada orang bukan Islam yang sudah simpati. Jadi tuan-tuan yang ada dekat depan saya ni berperanan untuk memasukkan fahaman simpati atas dasar kemanusiaan terhadap kawan-kawan kita di Palestin kepada orang-orang yang belum Islam. Saya yakin insya-Allah mereka akan bersama kita. Ya, jadi kita perlu dunia bangun untuk menentang Israel sekarang ni, tak kira yang Islam ataupun yang bukan Islam. Ya. Jadi saya rasa itu saja tuan-tuan yang dapat disampaikan. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang daripada saya mohon ampun maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Ya Allah, terangkanlah hati kami dengan cahaya hidayah darimu seperti mana Engkau telah terangkan dunia ini dengan cahaya mataharimu. Ya Allah, tolonglah perjuangan rakan-rakan kami di bumi Palestin. Berikan kemenangan kepada mereka ya Allah. Kau butakan mata musuh-musuh mereka ya Allah. Kau tanamkan kaki-kaki mereka ke dalam bumimu ya Allah. Dan kau rosakkan segala kenderaan dan senjata-senjata mereka ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kau berikanlah keimanan yang teguh kepada para mujahidin dan kepada penduduk Gaza yang sedang diuji ya Allah. Dan terimalah syuhada-syuhada kami di bumi Palestin ya Allah. Ya Allah, berikan kepada mereka nikmat yang tidak terhingga di atas kesabaran mereka ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.